Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam PPD Jasin, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Hashtag PPD Jasin, jenama kerajaan nombor 1. Yang berusaha Tuan Haji Baharudin bin Husin, Pegawai Pendidikan Daerah Jasin. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Zainuddin bin Jamaluddin, Timbalan PPD Jasin, Sektor Pengurusan Sekolah. Yang arif, para juri. Yang dihormati pegawai-pegawai SIP Partner, SIP Plus, PPD Jasin, Tuan Haji Muhammad Mas'ud bin Marzuki, Tuan Haji Johari bin Abu Bakar, Ustaz Abdullah bin Haji Jantan, pegawai-pegawai Sektor Pengurusan Sekolah PPD Jasin, semua pengetua dan guru besar daerah Jasin, serta warga pendidik daerah Jasin. Alhamdulillah. Pembentangan amalan terbaik program Prime 2020 oleh Zainuddin Azman bin Abdul Wahab, Pengetua Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Cenderah. Saya perkenalkan pribadi saya. Nama Zainuddin Azman bin Abdul Wahab, lahir pada tahun 1969. Sekarang tinggal di Alai Perdana Melaka. Tempat bertugas sekarang di Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Cenderah sebagai pengetua. Sekolah pertama saya pada tahun 1995 di Kuching, Sarawak. Setelah 6 tahun kemudian berpindah ke SMK St. Thomas Kuching, Sarawak selama 6 bulan. Kemudian SMK Seri Mahkota Umbai, Melaka. Dan seterusnya dinaikkan sebagai GPK Co-Curriculum di SMK Seri Mahkota Umbai, Melaka. Kemudian bergerak ke SMKA Sharifah Radiah, Melaka sebagai GPK HEM. Seterusnya ke Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Cenderah pada tahun 2017 sebagai GPK Pentadbiran. Kemudian dilantik di sekolah yang sama sebagai pengetua pada 18/2/2019 sehingga sekarang. Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Cenderah, kod sekolah MFT 1003, ialah sebuah sekolah SABK. Asrama harian, murid seramai 211 orang. Lokasi bandar, moto sekolah berilmu, beriman dan beramal. Slogan sekolah, Bumi Barakah, Bumi Hufaz Profesional. Sedikit berkenaan dengan maklumat guru, murid dan staf sekolah pada tahun 2019. Guru jumlahnya 53 orang. Di sekolah kami ada guru akademik dan guru tahfiz. Guru akademik 24 orang, guru tahfiz Al-Quran 29 orang. Staf AKP berjumlah 7 orang, manakala murid berjumlah 211 orang. Sedikit seterusnya berkenaan dengan maklumat sekolah. Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim atau nama ringkasnya SMTAQ merupakan sekolah agama bantuan kerajaan yang terletak di Kampung Cenderah. Lokasi sekolah ini dikelilingi dengan pokok-pokok kelapa sawit yang menjadi ketenangan sebenarnya kepada murid-murid untuk menghafaz ayat-ayat suci Al-Quran. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran menggunakan kurikulum bersepadu tahfiz sejak tahun 2015 lagi. Sedikit berkenaan dengan kurikulum bersepadu tahfiz ini, kerana untuk makluman tuan-tuan, sekolah di bawah KPM di Melaka satu-satunya adalah Sekolah Menengah Tahfiz yang menggunakan kurikulum bersepadu tahfiz, yang kurikulum ini
digubal berdasarkan kurikulum tahfiz Al-Quran oleh KPM dan juga LEPAI dan juga JAKIM. Jadi KBT ni sebenarnya dia menggabungkan dua komponen mata pelajaran tahfiz Al-Quran dengan sebahagian mata pelajaran yang sedia ada dalam KBSM. Seterusnya objektif matlamat sekolah kami, objektif sekolah kami ada 4. Yang paling pentingnya, nombor 1 tu adalah untuk melahirkan modal insan yang menghafaz dan memahami 30 juzuk Al-Quran. Yang ini menjadi tanggungjawab yang besar pada pihak pengurusan, murid-murid, guru-guru dan juga para ibu bapa. Pengintegrasian komponen-komponen antara KBT, tahfiz dan juga KBSM diharapkan dapat melahirkan generasi murid yang menghafaz Al-Quran sebagai seorang Al-Hafiz, menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu Al-Quran di samping ilmu-ilmu lain. KBT juga akan memastikan pelajar dapat menamatkan hafazan 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh 5 tahun bersekolah di SMTAQ. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, terdapat hadis-hadis yang sahih berkaitan orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Disebutkan sebagai sebaik-baik manusia ialah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Selain itu juga, ibu bapa akan mendapat kelebihan tersebut kerana disebabkan ibu bapa lah anak-anak mereka itu mempelajari Al-Quran. Kita doakan semoga Allah mengurniakan kepada kita sifat cintakan Al-Quran dan seterusnya anak-anak kita sentiasa melazimi Al-Quran di dalam kehidupan seharian agar dapat memberi syafaat kepada kita nanti di akhirat nanti, insya-Allah. Saya bacakan maksud hadis. Sesiapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka pada hari kiamat nanti, kedua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota. Sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari yang berada di rumah kita. Bagaimana menurut perkiraan kalian? Bagaimana agaknya ganjaran untuk orang yang mengamalkannya sendiri? Riwayat Abu Daud, nombor hadis 1453. Satu lagi hadis daripada Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, bermaksud akan dipakaikan di kepalanya mahkota Al-Hafiz ini, dan kedua ibu bapanya akan diberi perhiasan yang tidak boleh dinilai oleh penduduk dunia. Lalu mereka bertanya, ibu bapa tadi bertanya, mengapa kami diberi perhiasan seperti ini? Allah menjawab, kerana anak kamu mempelajari Al-Quran. Kemudian dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah ke tingkat syurga dan bilik-biliknya. Dia akan terus naik selama dia membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Tuan-tuan, seterusnya berkenaan dengan keputusan SPM, saya nak bandingkan keputusan SPM murid-murid saya bermula pada tahun 2016 dibandingkan dengan murid khatam Al-Quran pada akhir tahun 2019. Pada tahun 2016, keputusan SPM kami bertambah baik daripada semasa ke semasa. Sejak mengambil SPM, peratus lulus murid adalah 100%. Sehingga kini, Alhamdulillah. Manakala yang membimbangkan saya ialah peratus murid khatam 30 juzuk. Kalau tuan-tuan lihat, pada tahun 2016, 23 orang murid khatam berbanding 39 orang. 59% sahaja. Pada tahun 2017, 20 berbanding 36 murid. 56%, makin bertambah kecil. Pada tahun 2018, 44/45, ada seorang tidak khatam, 98. Jadi hasrat kami pada tahun 2019, murid Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Cendera akan khatam 100%. Kami ada murid tingkatan 5 pada tahun 2019 seramai 31 orang.
Ini secara grafnya juga menunjukkan hal yang sama berkenaan dengan peratus perbezaan lulus SPM tadi dengan peratus murid khatam Al-Quran. Hasrat pada tahun 2019 untuk 100% khatam Al-Quran. Jadi bagaimana pihak kami, saya mengenal pasti punca masalah. Untuk menamatkan hafazan 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh 5 tahun pengajian di sekolah menengah tahfiz Al-Quran dan perlu cemerlang dalam bidang akademik merupakan cabaran yang sangat besar bagi murid. Jadi saya menyedari program khas perlu disusun agar murid dapat menggapai cita-cita murni ini dan Al-Quran perlu menjadi budaya utama bagi setiap murid. Berdasarkan data yang saya tunjukkan tadi, data murid khatam Al-Quran sehingga tahun 2018 menunjukkan pihak kami belum berhasil melahirkan 100% murid hafaz 30 juzuk. Berbanding kecemerlangan peratus lulus SPM, 100% dapat dicapai pada setiap tahun. Jadi sesi sumbangsaran diadakan bersama pentadbir, guru-guru, murid bagi menyelesaikan masalah. Pandangan dan pendapat ibu bapa melalui mesyuarat PIBG serta dialog prestasi yang selalu kami adakan diadun dengan baik bagi merealisasikan cita-cita murni ini. Jadi daripada situ, projek Taj Al-Hifz, Tajul Hifzi yang bermaksud mahkota hifz dicadangkan dalam pengurusan. Jadi matlamat projek untuk menjadikan hafazan Al-Quran sebagai budaya utama murid-murid di sekolah. Objektif projek adalah untuk mencapai 100% khatam Al-Quran dan juga untuk meningkatkan kualiti PDP guru di samping untuk meningkatkan minat murid terhadap hafazan Al-Quran. Sasaran 31 murid tingkatan 5 2019 jangka masa Mac hingga November 2019. Pelaksanaan. Jadi program Tajul Al-Hifzi ni, Tajul Hifzi SMTAQ ada kami bagikan kepada bimbingan programnya untuk tasheh bacaan dan hafazan Al-Quran. Gerak kerjanya tadabbur fiqh ayat serta kelas tahanan berfokus. Untuk kerohanian bicara hufaz, tazkirah Quraniyah dan untuk pengukuhan kem gerab gempur bersiri ulangan hafazan Al-Quran dan sebagai penghargaan kami ada skim insentif hafazan dan juga akhirnya majlis khatam Al-Quran 30 juzuk khatam perdana. Ini adalah contoh-contoh laporan aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun 2019. Taj Al-Hifzi sejak bulan Ramadan 2019. Tuan-tuan boleh lihat laporannya. Ini laporan bergambar yang kami adakan di berbagai tempat di seluruh, boleh dikatakan di seluruh Melaka, yang tempat-tempat yang berpotensi untuk kami ambil, pergi hadir untuk melahirkan suasana yang baik bagi hafazan ini kami pilih dan untuk kami hantarkan murid-murid untuk belajar ataupun untuk menghafaz Al-Quran di sana. Ini contoh-contoh gambar-gambar program-program yang kami adakan untuk pengisian memberi motivasi dalam program-program hafazan itu tadi. Tasheh bacaan dan hafazan Al-Quran sentiasa dilakukan oleh pelajar SMTAQ. Ini contoh hafazan tashehnya dijalankan dengan bimbingan guru. Ini di dalam kelas, gambar yang di atas tadi tu. Ini gambar juga di dalam kelas dan ini gambar di Surau Al-Muttaqim, Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran. Seterusnya, tadabbur fiqh al-ayah, tazkirah dan tasjid. Tasjid ini adalah merupakan kalam macam motivasi lah untuk memberi motivasi kepada murid-murid agar sentiasa bersemangat untuk menghafaz Al-Quran. Ini contoh tazkirah, tasjid, tadabbur fiqh al-ayah yang disampaikan oleh guru
oleh para jemputan, kadang-kadang oleh murid-murid sendiri sama-sama untuk berkongsi dalam program yang kita adakan ini. Ini gambar-gambarnya lagi. Seterusnya, yang paling penting juga program kami untuk ulangan hafazan bagi membantu murid sentiasa mengekalkan hafazan Al-Quran. Gambar ini menunjukkan bahawa murid mengulang hafazan, memperdengarkan pada bacaan kawannya memperbetulkan jika ada kesilapan bacaan dan sebagainya. Seterusnya, skim insentif hafazan bagi membantu pelajar bersemangat dan dihargai. Skim insentif ini bermaksud kami adakan pertandingan berdasarkan kepada tingkatan murid untuk kita anugerahkan kepada pelajar-pelajar sedikit hadiah lah yang kita harapkan anugerah ini menjadikan murid sentiasa menjaga hafazan Al-Quran daripada masa ke semasa. Dan seterusnya, kem gerak gempur bersiri sewaktu cuti sekolah. Kem gerak gempur ini kami pilih di mana-mana tempat di sekitar Melaka. Kalau contoh dekat sini, gambar ni adalah di Masjid Al-Ghafur, Melimau Pasir. Ni guru-guru, ni guru Ustaz Faizul, Ustaz Hairul sedang tasmik memperdengarkan bacaan anak-anak mereka. Seterusnya, kem cuti sekolah di Masjid Ubaidullah Jasin. Ini di Jasin. Dan kita cuba wujudkan budaya Al-Quran di mana-mana. Bersama dengan guru yang akan memperdengarkan bacaan. Sebab murid memerlukan kepada situasi yang sesuai. Jika sentiasa berada di sekolah dalam jangka masa yang panjang, dan untuk makluman tuan-tuan, di sekolah pada setiap hari daripada Isnin hingga Jumaat, murid akan sentiasa berdamping dengan Al-Quran melebihi 4 jam pada setiap hari. Jadi mungkin kerana selalu berada di sekolah dan sebagainya, kita perlu juga bawa keluar. Dan dengan ini, program Taj Al-Hifzi ini, kita mengharapkan murid-murid terus bersemangat untuk khatam 30 juzuk Al-Quran. Untuk kawalan dan penambahbaikan, untuk pengawalan, ibu bapa sebenarnya boleh menyemak secara online tahap hafazan anak-anak mereka secara online. Jadi pihak kami menyediakan pelantar yang betul lah untuk ibu bapa menyemak hafazan anak mereka masing-masing. Seterusnya, untuk kawalan juga dan penambahbaikan, kami mengadakan dialog prestasi tahfiz bersama ibu bapa dan juga murid dan guru lah, ya, untuk melihat dan membincangkan prestasi anak-anak mereka dan seterusnya memberi motivasi. Kerana program Taj ini, Tajul Hifzi ini bermaksud mahkota. Mahkota ini kita cuba fahamkan para ibu bapa bahawa anak-anak mereka yang menghafaz Al-Quran ini menjadi sandaran, harapan yang besar kepada mereka nanti, sehingga mereka pun tidak tahu daripada sumber mana, kenapa mereka dipakaikan mahkota, kenapa mereka diberi pakaian yang indah-indah di dalam syurga nanti. Sebabnya ialah kerana anak-anak mereka ini adalah seorang penghafaz Al-Quran. Jadi kita sangat menitik beratkan kepada anak-anak agar anak-anak ini mempunyai rasa kasih dan sayang kepada ibu bapa, untuk berbakti kepada ibu bapa mereka. Jadi anak-anak ini akan rasa seronok untuk membalas jasa. Di samping mereka ni menjadi seorang Al-Hafiz, mereka juga nanti insya-Allah boleh memberi syafaat kepada ahli keluarga dan ibu bapa mereka. Seterusnya, impak keberhasilan. Yang paling penting, majlis graduasi
yang dilaksanakan di peringkat sekolah, murid yang diberi di tingkatan 5 yang graduasi ialah dianugerahkan setelah mereka itu khatam hafazan 30 juzuk. Jika mereka tidak khatam 30 juzuk, nama mereka tidak tersenarai untuk dianugerahkan dalam majlis graduasi ini. Kita panggil orang-orang yang hebat untuk turut hadir bersama dengan majlis graduasi tahun 2019 ini dirasmikan oleh Tuan Haji Azman bin Abdul Aziz dan turut dihadiri oleh Al-Fadhil Datuk Rahim dalam majlis apresiasi di peringkat sekolah. Jadi menjadi satu kebanggaan. Ni anak-anak dekat belakang, ini majlis sedang dijalankan. Kemudian gambar majlis sedang dijalankan dan ini bergambar bersama dengan para ibu bapa. Murid-murid di belakang, para ibu bapa tentu akan merasa mungkin ada ibu bapa yang menitiskan air mata atas kejayaan anak-anak mereka sehingga khatam 30 juzuk Al-Quran. Jadi seterusnya ni gambar-gambar berikutnya tentang majlis graduasi khatam Al-Quran 30 juzuk bagi tahun 2019. Dan keistimewaan program yang kita adakan ini, murid-murid kita sebenarnya diberi kepercayaan yang tinggi oleh masyarakat penduduk kampung Cenderah. Murid kita diberikan latihan untuk kebenaran untuk membaca khutbah ini di masjid, Masjid Cenderah. Seterusnya pelibatan semua warga dalam program membaca Al-Quran hasil juga daripada program ini. Akhirnya guru-guru, semua kaki tangan kita libatkan untuk sentiasa menghidupkan bacaan Al-Quran ini. Di samping itu, kita juga bersedia bagi jemputan bagi sekolah-sekolah atau yang lain sekiranya mereka berminat untuk mempelajari Al-Quran. Sebab kita ada tadi 20 orang guru Al-Hafiz yang bersedia pada bila-bila masa bersama dengan jabatan, bersama dengan pihak-pihak sekolah yang lain untuk turut terlibat dalam program bacaan Al-Quran. Dan seterusnya, Al-Quran ini adalah satu yang perlu dibudayakan bagi kita semua. Murid-murid sentiasa diberikan tasjid, kalam tasjid, diberikan motivasi agar mereka sentiasa membudayakan Al-Quran. Dan kalau kita lihat berdasarkan hadis Rasulullah SAW, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Seperti contoh, seperti buah limau besar. Baunya wangi dan rasanya sedap. Ini bagi orang mukmin yang membacakan Al-Quran. Kita perlu seperti itu. Sentiasa budayakan membaca Al-Quran. Umpama orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, seperti buah tamar. Kita suka makan buah tamar, buah kurma, tapi tidak ada bau dan rasanya manis. Ini orang mukmin masih manis. Tapi kalau selalu membaca Al-Quran, diprogramkan dengan Al-Quran, dia umpama buah utrujah. Itu yang lebih baik. Dan seterusnya bagi orang munafik, dan perumpamaan bagi orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti pokok raihanah. Baunya wangi tapi rasanya pahit. Orang munafik ni ialah orang yang berpura-pura beriman. Dia berpura-pura beriman. Sebenarnya dia bukan Islam. Dan umpama orang munafik
yang tidak membaca Al-Quran seperti buah labu yang tiada bau dan rasanya pahit. Jadi program kita yang saya nak kaitkan di sini ialah supaya murid-murid ini menjadi seperti perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang pertama tadi. Dia adalah seperti buah utroja, dan akhirnya anak-anak yang khatam Al-Quran 30 juzuk ini menjadi harapan kepada ibu bapa, guru dan hasrat diri sendiri. Sebenarnya kalau kita berbincang dengan ibu bapa, hasrat tertinggi mereka menghantarkan anak untuk belajar di sekolah menengah tahfiz Al-Quran. Mereka mempunyai harapan yang sangat tinggi agar anak-anak mereka ini khatam 30 juzuk. Tapi kalaulah setakat sebelum ini, tahun 2018 ada seorang yang tidak khatam, apa perasaan ibu bapanya? Dan sebelum-sebelumnya bahagian yang khatam, tentunya ibu bapa merasakan hasrat mereka tidak disambut oleh pihak sekolah. Sebab itu pihak sekolah sedar dan bertanggungjawab untuk seboleh-bolehnya mendatangkan kesedaran kepada anak-anak murid agar seboleh-bolehnya 31 orang murid pada tahun 2019 nanti khatam Al-Quran. Sebab banyak dia punya kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh Al-Quran sendiri, menyebutkan, hadis sendiri menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan orang mukmin untuk membaca Al-Quran, apatah lagi orang itu menghafaz Al-Quran. Jadi bagi memastikan agar murid-murid di sekolah menengah tahfiz Al-Quran mereka ini khatam 30 juzuk, pihak pengurusan, pihak ibu bapa, pihak PIBK bekerjasama sebenarnya dengan memberi pelbagai bantuan, bersedia untuk memberi bantuan-bantuan bagi pihak sekolah, seterusnya melaksanakan program-program yang sangat bermanfaat untuk anak-anak, dan akhirnya anak-anak yang belajar di sekolah menengah tahfiz Al-Quran dapat khatam 30 juzuk, dan akhirnya mereka itu digraduasikan seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Perasaan ibu bapa sangat berbanggalah sebenarnya kalaulah anak-anak mereka khatam Al-Quran. Sebab berbanding dengan keputusan SPM di sekolah menengah tahfiz Al-Quran semakin bertambah baik. Tadi saya tunjukkan di awal tadi berkenaan dengan keputusan SPM yang saya bandingkan dengan keputusan yang keperatur lulus. Jadi kalau tuan-tuan lihat di sini, tentu terdetik di hatilah agar pihak pengurusan berbincang mencari sesuatu pendekatan. Anak-anak ini lulus 100%, iaitu dengan subjek bahasa Melayu dengan sejarah setiap tahun dalam peringkat SPM-nya. Tapi sijil yang ditandatangani oleh pihak JAKIM sebenarnya untuk murid-murid yang khatam 30 juzuk ini, maksudnya diakui, program KBT ini diakui oleh pihak JAKIM. Jadi dan dikeluarkan sijil, dan sijil ini diiktiraf oleh JAKIM. Jadi saya sangat mengharapkan program pada tahun 2019 ini dapat mencapai matlamatnya, dan alhamdulillah pada tahun 2019 SPM semakin bertambah baik. Kita dapat 2.77
GPS-nya. Kalau tuan-tuan tengok sebelum ini 2016 4.27, kemudian 2017 3.64, pada tahun 2018 3.26, pada tahun 2019 kita dapat turun kepada angka 2.77, dan peratus lulus murid mengekal alhamdulillah 100%, dan yang paling penting dengan hasil program yang kita adakan di peringkat sekolah, hasil perbincangan pihak pentadbir bersama dengan murid-murid, kita pun mendengar suara murid, suara guru dan juga ibu bapa dalam dialog prestasi. Jadi alhamdulillah pada tahun 2019 murid khatam 30 juzuk Al-Quran. Jadi setakat ini dahulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.